Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk satu slot bagi memberi peringatan tazkirah kepada kita bersama sempena dengan Ramadan yang mulia. Jadi sebelum itu Ustazah ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Okay. Semoga Ramadan kali ini memberi keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Okay, jadi tazkirah Ustazah pada hari ini berkaitan dengan takwa. Tajuknya ialah takwa jaminan syurga. Bermakna apabila seseorang itu memiliki sifat takwa, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap daripada kita manusia, walaupun siapa dia sekalipun, hatta seorang yang sentiasa melakukan maksiat kepada Allah sekalipun, bila ditanya, memang cita-cita mereka juga adalah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti kita hanya ada dua saja tempat untuk kita kembali, sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bersempena dengan Ramadan pada kali ini, sama-sama kita rebut peluang yang Allah bagi untuk menjadi orang yang bertakwa, dan seterusnya insya-Allah kita sama-sama akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada ada nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita selain daripada nikmat syurga. Sebab apabila di syurga Allah itu nanti, satu nikmat yang paling besar, janji temu kita, tempat untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nikmat yang paling besar apabila kita boleh bertemu secara live dengan Allah dalam syurganya. Jadi untuk itu sama-samalah kita bertadabbur daripada surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Okey. Itu yang pertamanya, sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita sama-sama baca surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Jadi marilah sama-sama kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada ayat ini. Okey, yang pertama sekali Allah sebut pada kita, Allah seru kepada kita, Allah bagi peluang kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk dapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi tak adalah perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita sebagai seorang yang sentiasa melakukan dosa
iaitu dapat keampunan Allah SWT. Siang malam kita doa supaya Allah bagi kepada kita keampunan. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Yang keduanya ialah syurga Allah. Syurga Allah itu yang seluas langit dan bumi. Jadi yang pertama keampunan, yang keduanya adalah untuk dapatkan syurga Allah. Dan syurga Allah, keampunan Allah dan syurga Allah ini Allah bagi kepada siapa? Allah kata dalam ayat ni, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Moga-moga kita semua termasuk dalam kategori, dalam golongan orang yang bertakwa ini. Jadi sebelum kita mengetahui siapakah orang yang bertakwa itu, kita sama-sama faham apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Kalau takwa mengikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bitanzir, beramal dengan Quran, dengan ayat Al-Quran, beramal dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasti'dad liyaumir rahil, dan bersedia kita untuk satu perjalanan yang jauh untuk kita ke akhirat. Jadi yang pertama itu pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkaitan dengan makna takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut kepada Allah ini ialah tak sama dengan kita takut kepada makhluk dia yang lain. Kalau kita takut kepada seseorang, kita takut kepada makhluk Allah, kita akan menyembunyikan diri. Tapi takut kita kepada Allah ialah dengan beramal, dengan melakukan segala apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan semua itu terkandung di dalam Al-Quran. Itu dikatakan wal amalu bitanzil. Kemudian juga wal isti'dad liyaumir rahim, bersedia kita untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini adalah seorang musafir dalam perjalanan yang jauh untuk kembali ke kampung halaman kita dengan membawa segala bekal. Kita datang ini kosong tangan, tak ada apa kita datang, tapi kita datang tujuan kita untuk mencari bekal. Jadi orang yang bertakwa ialah wasti'dad liyaumir rahim, dia akan bersedia untuk dia balik. Bersedia untuk bawa sesuatu sebagai bekal dia di sana nanti, iaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala, di syurga maksudnya. Jadi itu maksud takwa. Kemudian dah tahu dah maksud takwa, kita nak tengok siapa orang yang bertakwa ni. Adakah kita termasuk dalam orang yang bertakwa? Adakah sifat-sifat yang ciri-ciri Allah sebut dalam surah ini, dalam ayat ini tentang orang bertakwa? Sebab Allah ciri orang yang bertakwa ni sebenarnya banyak. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, tapi hari ini Ustazah nak ambil daripada surah Al-Imran. Yang pertama tadi kita dah baca sama-sama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa yang pertama sekali ialah ia boleh menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra. Ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia boleh bersedekah, dia boleh menginfakkan harta yang Allah bagi pada dia. Sama ada ketika itu dia memiliki harta yang banyak ataupun ketika itu dia sendiri memerlukan keuangan contohnya. Jadi dia bersedia bila-bila masa. Tambah pula kita pada bulan Ramadan ini diuji oleh Allah, bukan kita sahaja, di seluruh dunia dengan satu wabak yang tak pernah berlaku sebelum ini. Yang semua orang tahu, COVID-19, sehingga kita pun tak boleh nak pergi sekolah, kan? Tak boleh nak pergi sekolah, kena duduk rumah. Ustazah pun terpaksa bertazkirah dalam orang kata apa, video macam ni sahaja. Kerana apa? Dalam keadaan macam tu pun kita masih lagi boleh bersedekah, menginfakkan, membantu orang lain. Tak dapat banyak, sedikit pun tak apa. Jadi insyaAllah kita yang pertama ni lulus insyaAllah sama-sama kita berusaha supaya kita termasuk dalam Allah sebut yang pertama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi sebelum kita pergi kepada ciri yang kedua, pertama dah insyaAllah dah ada. Apa dia adab nak bersedekah? Nak bersedekah ada cara dia, tak boleh sewenang-wenangnya ikut saja apa yang kita nak buat, tak boleh. Jadi yang pertama sekali Allah sebut untuk bersedekah ini kita perlu ikhlas. Ikhlas kerana Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata. Itu yang pertama. Ikhlas ni maksudnya kita dah untuk keredaan Allah dan tidak menunjuk-nunjuk. Jadi ada pula isu sekarang ni tentang bersedekah
kita iklankan di media sosial. Tapi kita tak bolehlah mengatakan bila bersedekah dalam media sosial dia tak ikhlas. Bukan. Ikhlas tu ialah antara kita dengan Allah lah. Jadi hanya Allah yang mengetahui nilai itu sama ada ikhlas ataupun tidak. Ada juga orang yang menyembunyikan sedekah dia tapi dia tak ikhlas. Dia bangga dengan diri dia sendiri. Aku ni baik. Itu lagi bahaya sebenarnya. Yang pertama. Yang keduanya ialah kita bersedekah tidak mengukit sedekah kita. Kita dah sedekah pada orang tu, lepas tu kita ungkit balik, engkau ni dulu tak kenal budi dan sebagainya. Tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sedekah kita ialah daripada rezeki yang halal. Apa sahaja daripada mana pun kita dapat sumber itu tak penting. Tapi yang pentingnya mesti halal. Tak kira lah kita sebagai siapa sahaja. Kita sebagai tukang kebun, kita sebagai petani dan sebagainya. Yang penting duit itu adalah yang halal. Dan sedekah ini adalah satu amalan yang sangat digalakkan oleh Allah. Banyak daripada ayat Al-Quran yang menerangkan, menggalakkan kita supaya bersedekah. Hatta Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Allah kata sebelum kita meninggal, kita bersedekah. Dan juga bila dah hampir dengan kematian pun, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta Allah tangguhkan kematian kita. Sebab apa? Fa asaddaka, nak bersedekah. Dia tak kata tangguh tu kita nak buat tahajud ke tak, tapi untuk bersedekah. Jadi sama-samalah kita berkongsi rezeki yang kita ada ini dengan golongan-golongan, dengan saudara-saudara kita yang memerlukan. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya Allah sebut wal kadhiminal ghaiza. Itu dapat menahan marah. Dan mana kita tahu marah itu ialah satu sifat semula jadi pada setiap manusia. Bila ada sesuatu kepentingan dia itu dikhianati, itu adalah tindakan, kadang-kadang tindakan di luar sedar, dia akan menyebabkan marah. Jadi marah ini kesannya adalah sangat buruk lah. Kalau dalam sebuah rumah tangga, kalau tak dapat menahan marah, boleh menyebabkan berlaku perceraian. Kan? Sifat ataupun ciri orang yang bertakwa yang kedua ialah wal kadhiminal ghaiza, menahan marah. Sebab marah itu merupakan sifat semula jadi manusia yang berlaku secara spontan. Bila kepentingannya dikhianati, bila hatinya disakiti, maksudnya secara spontan dia akan bertindak terhadap sesuatu yang tak disenanginya lah. Itu maksudnya itu marah, sifat naluri semula jadi manusia. Jadi sifat ataupun naluri semula jadi manusia ini sebenarnya perlu dimanagekan. Jadi marah tu tak semuanya kita tak boleh marah. Kita boleh marah, tapi kena managekan kemarahan tu. Macam mana kita nak buat? Tak boleh orang kata marah mengikut perasaan, sebab kesannya adalah kesan yang sangat buruk. Kalau dalam sebuah keluarga itu boleh menyebabkan berlaku perceraian. Sebab apa? Sebab tak tahan marah tadi. Okey, sama juga dalam cerita Piramli kan. Dia cerita Piramli kata kalau marah kena jual. Itu cerita Piramli. Tapi itu menunjukkan bahawa kesan marah itu sebenarnya dia memberi impak yang sangat buruk lah. Boleh hilang harta dan sebagainya. Okay, kemudian yang ketiganya ialah wal'afina anin nas. Berkaitan dengan ciri yang kedua tadi. Yang ketiga ni ialah wal'afina anin nas, memberi kemaafan kepada manusia. Ia adalah satu sifat yang terpuji, yang mana dia punya kebaikannya akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disediakan syurga untuk orang yang memberi kemaafan kepada orang lain. Biasa kita sambut hari raya dulu baru kita maafan, tapi sebenarnya maaf ini dipinta apabila bila masa saja. Sebab ajal kita tak tahu bila kan. Jadi bila kita rasa macam kita ada menyakitkan hati orang, kita minta maaf. Dan yang paling baik lagi, orang tak minta maaf tapi kita dah maafkan. Jadi kerana apa? Kerana dengan bermaafan itu boleh menyebabkan hubungan silaturahim dan membawa kepada ukhuwah sesama umat Islam. Okey, dan yang keempatnya yang Allah sebut diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah
walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang apabila melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan perkara buruk, wa zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri, membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah, zakarullah, mereka akan segera mengingati Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar atas dosa yang dia lakukan dan tidak berterusan lagi dah berhenti tu dah apa dosa yang dia lakukan. Kalau sebelum ni dia pernah mencuri, jadi dia bila dia sedar, dia berhenti mencuri, dia tak meneruskan mencuri, dan dia kembali mengingati Allah, menunaikan solat, buat taubat dan sebagainya, fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah paling simple istighfarnya. Jadi segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi selesai kita 4 ciri orang yang bertakwa yang Allah sebut mendapat keampunannya dan juga mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian akhir sekali Allah sebut takwa jaminan syurga. Bila dah ada 4 itu kita mampu buat, insya-Allah. Kalau tak mampu buat, kita kena usaha juga, sebab kita nak ke syurga Allah. Tak ada lagi tempat kita yang lain. Neraka kita bukan saja kita sebut nak ke neraka, tak, sebut kita tak nak, sebab neraka lah tempat yang seburuk-buruk, tempat tak sanggup kan. Dan kita kena buatlah yang pertama tadi, bersedekah, mungkin boleh sedekah. Okey, yang keduanya wal kaziminal ghaiza, dapat tahan marah, orang nak buat apa kat kita, orang nak kata apa pun kat kita, tak apa, cool je katanya kan. Dan juga kita apabila memberikan kemaafan kepada orang tak minta maaf, kita maafkan, kita buang segala keladak yang ada di diri kita. Kerana apa? Kerana kita nak bahagia. Nak bahagia, kita kena clear semua ada yang dalam. Kena letak benda baik je kan. Kemudian yang keempatnya, yang terakhir tadi ialah sedar dan beristighfar atas dosa yang kita lakukan. Orang tak tahu pun, kita je. Jadi bila kita sedar, kita ingat Allah dan kita beristighfar. Okey. Akhir sekali Allah kata, ulaika jazaohum maghfiratim min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah gambarkan kat sini ialah dapatkan syurga. Syurga ni Allah kata jannatun tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir anak-anak sungai, khalidina fiha, bukan duduk sekejap, khalidina fiha, selama-lamanya kita kat dalam syurga. Allah sebutkan kalau kat dunia ni pun, kalau orang yang ada rumah tepi laut ke, kan, itu ialah lambang kepada kemewahan hidup. Rumah dia pula ada pula di bawah lantai tu ada kolam ikan, nampak ikan berjalan. Itu memang hebat lah. Jadi kat syurga Allah sebut pun jannatun tajri min tahtihal anhar, di bawah tu mengalir anak-anak sungai. Memang cukup-cukup indah. Jadi kita, untuk kita capai 4 sifat tadi, bukan satu benda yang senang. Tapi bila kita nak buat tu, kita rasa macam, ya Allah, geramnya kalau orang buat salah kat kita kan, dia tak minta maaf, aku nak maafkan. Tak apa, kita maafkan dia. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita ke syurga Allah yang terlalu indah sifat syurganya, yang banyak disebut jadi contohnya di syurga nanti ada biliknya, dan luahnya itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, dan disebut oleh hadis banyak. InsyaAllah kita pada slot yang lain tentang keindahan syurga pula. Tapi Ustazah nak cerita secara ringkasnya, dalam syurga tu ada bilik-biliknya, dan bilik tu dibuat daripada batu permata yakut yang berwarna merah. Cuba kita bayangkan rumah kita, dindingnya tu daripada batu permata. Masya Allah, cantik kan. Dan juga Allah sebut gambaran syurga ini daripada surah Az-Zukhruf ayat 67-68. Buka tengok, cuma Ustazah nak sebutkan dalam ayat 67-68 surah Az-Zukhruf ni, Allah kata, masuklah kalian ke dalam syurga bersama dengan isteri kalian dalam keadaan gembira. Tak ada orang derita dah masuk syurga ni. Tak apa, kalau kat dunia ni kita susah hati, kita sedih,
apa keadaan sekali kat dunia ni kita terima dengan redha, sebab kita gambarkan dalam syurga, kita masuk syurga bersama dengan isteri. Kalau isteri masuk bersama dengan suami, insya-Allah dalam keadaan gembira, tak ada lagi orang bersedih. Jadi bila kita bersedih kat dunia ni, kita ingat tak apa aku sedih kat dunia, di syurga nanti insya-Allah kita bergembira. Tambahan pula kalau kat syurga nanti kita dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Kemudian diedarkan kepada mereka piring daripada emas. Cuba bayangkan, piring daripada emas, pinggan makan kita daripada emas. Sekarang ni kita tengok emas orang buat perhiasan pakai gelang. Cuba bayangkan, indah kan? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan piring dengan cawannya daripada syurga. Kan kalau kat dunia ni pun dapat minum daripada cawan dalam kristal. Kristal Bohemia. Kan? Jadi bila minum air tu, masya-Allah, cantiknya cawan dia, cantiknya gelas dia. Pinggang apa? Pinggang Noritake. Masya-Allah, cantiknya kan? Itu baru di dunia. Dan di syurga tak tergambar akal manusia. Jadi untuk hari ini sampai di situ Ustazah rasa. Jadi sama-sama kita berusaha, Ustazah dan kalian semua, untuk sama-sama kita bertemu di syurga Allah nanti. Jadi kena ingatlah 4 sifat yang Allah jamin kita akan ke syurganya. Jadi 4 sifat ini bukan satu benda yang mudah untuk kita laksanakan, tetapi sebab kita kena ingat syurga Allah itu nilainya tak ternilai, satu benda yang mahal. Jadi untuk dapatkannya itu kita perlu bermujahadah, kita perlu berkorban. Korban rasa, korban perasaan, korban segala-galanya demi untuk sebuah ketenangan, sebuah kedamaian, sebuah keindahan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi untuk itu sama-samalah kita berusaha supaya Ramadan kali ini kita mampu capai apa yang kita impikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.